ST15 Alustar. Terima kasih Yang di-Ketua. Saya ingin terima kasih untuk kerana diberi peluang untuk berbahas. Saya ingin merujuk kepada butiran Yang di-Ketua, dalam perbelanjaan mengurus berapa? Butiran 10,000 emolument. Saya lihat bahawa dalam bajet sekarang ini banyak peruntukan dalam pertanian telah pun dipotong. Di antaranya adalah butiran 10,000 di bawah emolument, 10 juta dipotong, 40,000 di bawah tajuk pemberian dan kenaan pembayaran tetap, 782 juta dipotong. Ibu pejabat kos di bawah butiran 01000 48.7 million dipotong. Pertanian di bawah butiran 02000 5 juta dipotong. Mardi seperti yang disebutkan oleh pendang tadi 060100 sebanyak 10 juta ditolak dipotong daripada Mardi. Dan sama juga dengan Pharma, Mada, Kada, LPP dan sebagainya. Banyak peruntukan telah pun dipotong. Saya harap kementerian boleh memberi penjelasan kenapa ini telah pun berlaku, khususnya sekarang dalam suasana ekonomi yang tidak tertentu. Di bawah program-program khusus sahaja 831 juta dipotong di bawah butiran 13000. Kerajaan telah pun mengumumkan bahawa subsidi harga padi akan naik daripada RM248 kepada RM300. Tetapi di bawah butiran 130400, subsidinya yang diberi di sini telah pun turun sebanyak 80 juta ringgit daripada 480 juta ke 400 juta. So saya harap Menteri dapat boleh menjawab kenapa ini boleh berlaku. Berkenaan dengan subsidi harga padi juga, saya ingin minta maaf, saya sekarang juga merujuk kepada subsidi baja padi di bawah butiran 130500, potong 65 juta. Insentif peningkatan hasil padi seterusnya potong 20 juta. Insentif pengeluaran padi 63 juta potong. Subsidi harga beras ST15 kita sudah tahu potong 582 juta. Dalam perkara ST15 ini, saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk melindungi pengilang Melayu yang bergantung kepada subsidi ST15. Baru-baru ini dalam satu meja bulat yang dianjurkan oleh MTM, laporan isi kandungan program Forum Bantu Petani Pengemas Industri dan Perkasa Ekonomi, di bawah satu panel dinyatakan di sini, melalui program ST15, pengilang Melayu tidak menafikan bahawa sebenarnya mereka dibantu. Kita dapat jaminan harga untuk bersaing dengan pengilang-pengilang yang lebih besar. Kalau program ST15 ini tidak dilaksanakan, sudah lama pengilang beras Melayu akan ditutup. Dan juga dinyatakan di sini dalam tahun 1996, apabila LPN dibubarkan dan digantikan dengan Bernas, jumlah kilang Melayu merosot tinggal sehingga hanya 23 buah saja daripada 196 yang dipertua. Jadi ada dua persoalan di sini. Apakah rancangan kerajaan yang akan diambil selepas pemansuhan ST15 ini untuk terus membantu pengilang-pengilang Melayu? Yang pertama, dan mengenai Bernas yang dipertua, apakah kerajaan akan semak semula peranan Bernas, khususnya dari segi monopoli import beras, yang pertama. Dan kedua, apakah status corporate restructuring yang sedang dilakukan
oleh Bernas sekarang yang dikatakan sebelum ini banyak kali akan disenaraikan semula dalam bursa saham. Kita nak tahu, rakyat nak tahu sebab Bernas ini sekarang sudah jadi satu syarikat persendirian, bukan lagi satu syarikat awam. Terusnya yang di-Ketua, juga saya ingin nak tahu daripada kerajaan mengenai SSL ataupun yang dipanggilkan tahap SSL, tahap sara diri negara. Adakah ini realistik yang boleh dicapai dalam 2020 bahawa kita akan dapat 100%? Ini adalah perkara yang saya harap kerajaan ataupun menteri boleh menjawab. Apakah yang perlu dibuat supaya SSL ini tahapnya, the target boleh dicapai? Sebab mengikut M10 dan laporan round table yang dikeluarkan yang di-Ketua, kita mengalami satu cabaran yang besar. Untuk sasaran 2020, kita kena meningkatkan kadar purata pengeluaran padi kita, ditingkatkan daripada 3.9 million metric ton kepada 6.3 million metric ton sehektar. Dan juga tambahan pengeluaran padi sekarang sampai 2020 kena ditingkat setiap tahun 8.6% setiap tahun. Dan juga seperti yang kita telah pun banyak kali sentuh, kesusahan petani-petani sekarang, di mana average age of pesawah padi yang buat di bendang sekarang is over 60. Dan mereka mendapat pendapatan yang rendah dan kos pengeluaran yang semakin tinggi. So saya ingin tahu apa yang perlu dibuat untuk meningkatkan sara hidup pesawah padi. Dan dari segi TPPA, bagaimanakah TPPA akan membantu pesawah padi meningkatkan sara hidup mereka dan persaingan mereka dalam masa yang akan datang. Sebab saya difahamkan bahawa dengan TPPA, kuota ataupun tarif beras telah pun dipersetujui bahawa untuk beras import, tarif akan diturunkan dalam satu progression, dalam mengikut peringkat. Itu saja, terima kasih. Ya, Jerantut. Assalamualaikum.